Kita intro dulu. Perdana Menteri cabar agar pembangkang atau mana-mana pihak mendedahkan atau membongkarkan salah laku dalam kerajaan. Tapi macam mana kami nak bongkarkan salah laku, wahai Perdana Menteri? Bila kami dedahkan, bila kami bongkarkan, bila kami ulas salah laku yang berkemungkinan besarnya berlaku dalam kerajaan, kami pula yang disiasat, kami pula yang ditangkap, kami pula yang dihadapkan dengan macam-macam akta. Macam mana? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kotak kau. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti biasa, hari Isnin awal bulan adalah hari untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan amanat beliau selaku Perdana Menteri kepada jabatan-jabatan, ketua-ketua pengarah dan juga kaki tangan awam di Putrajaya. Dan macam biasa, sepanjang pemerintahan pentadbiran Kerajaan Perpaduan Madani ini, memang satu tema yang biasa di mana Perdana Menteri sentiasa akan beritahu bahawa kerajaan beliau adalah kerajaan yang memerangi rasuah, yang membasmi rasuah, yang tidak akan berkompromi dengan macam-macam perkara yang merupakan sakau dan sebagainya. Benda itu dah biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan andai katalah kalaulah RM1 disedekahkan kepada fakir miskin setiap kali Perdana Menteri mengatakan yang kerajaan ini anti rasuah sebagainya, saya rasa fakir miskin itu dah jadi jutawan sekarang ini. Emotional damage. Tetapi yang luar biasa sedikitnya, tuan-tuan sekalian, pada kali ini Perdana Menteri telah mengambil ruang ini untuk mencabar pembangkang atau mana-mana pihak agar mendedahkan atau membongkarkan salah laku mana-mana pihak dalam kerajaan sekiranya ada. Konon-kononnya membuktikan betapa kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat-sangat bersih, tidak ada amalan sakau dan sebagainya. Kerana itulah dia berani cabar. Dedahkanlah, bongkarkanlah kalau ada salah laku dalam kerajaan. Dan benda ini sebenarnya, tuan-tuan sekalian, sangat-sangat menarik untuk saya ulas. Sebab saya tahu for a fact, bukan satu, bukan dua, tetapi banyak sekali perkara yang mungkin melibatkan salah laku dalam kerajaan ini telah kami bongkarkan, telah kami dedahkan dan telah kami laporkan kepada pihak-pihak yang sepatutnya. Tetapi sampai ke hari ini, apa benda siasatan pun tidak berjalan. Bahkan kami pula yang telah diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu dalam kerajaan kerana membongkarkan dan mendedahkan perkara-perkara tersebut. Sebelum kita cerita lebih dalam lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin anda masih ingat skandal yang paling besar setakat inilah dalam Kerajaan Perpaduan Madani ini, iaitu rasuah yang dikatakan melibatkan Kementerian Sumber Manusia yang pada ketika itu dipimpin oleh bekas menterinya iaitu V. Sivakumar, di mana siasatan demi siasatan dilakukan tapi macam tidak ada apa-apa conclusion. Yang kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa pegawai dalam Kementerian Sumber Manusia itu telah pun ditukarkan ataupun diberhentikan. Itu sahaja. Tak ada sebarang tangkapan yang konkret, tak ada sebarang bentuk hukuman yang nyata untuk dijadikan sebagai pencontoh. Inilah akibatnya kalau anda menjadi perasuah, tak ada pun masalahnya. Ditukarkan ataupun diberhentikan, itu sahaja. Bahkan menteri itu sendiri pun telah ditukarkan dengan Steven Sim pada ketika ini. Itu satu benda yang besar, tuan-tuan sekalian. Itu benda yang kantoi yang telah disiasat, tetapi nampak gayanya macam tidak ada apa-apa tindakan yang konkret masalahnya. Kalau ceritakan tentang pendedahan serta pembongkaran salah laku dalam kerajaan ini, anda tidak perlu tulis jauh. Anda cuma perlu tengok pada Cikgu Bat sahaja. Ya, mungkin ramai anak papa akan mencebik dan mengatakan Cikgu Bat ini merupakan orang DG dan sebagainya. Macam-macam lagi lah segala penghinaan dilemparkan kepada Cikgu Bat. Tetapi anda semua tidak boleh menafikan yang Cikgu Bat memang cukup cekap membongkarkan salah laku dan juga sebarang kebobrokan yang berlaku dalam mana-mana kerajaan sejak beliau bersama-sama dengan Anwar sampai sekarang beliau menjadi penentang Anwar Ibrahim. Dan sebenarnya siri pendedahan oleh Cikgu Bat berkenaan dengan salah laku dalam Kerajaan Perpaduan Madani ini sangat-sangat banyak. Antara yang dakwaan berlaku proses rasuah dalam rancangan Tempatan Banjir kelolaan Nik Nazmi Nik Ahmad yang melibatkan jumlah lebih kurang 16 bilion ringgit, di mana jumlah rasuah terlibat dikatakan hampir setengah bilion. Dan Cikgu Bat telah pun membuat laporan polis, telah pun membuat laporan SPRM. Tengok-tengok satu siasatan pun tidak dijalankan. Bahkan Nik Nazmi pula bertindak mahu menyamai Cikgu Bat, konon-kononnya telah mencemarkan nama Kementerian Alam Sekitar. Tetapi kes tersebut tidak disiasat sampailah ke hari ini. Jadi macam mana? Yang kedua, Cikgu Bat pernah berdedahkan betapa Farhaj Wafa Salvador yang merupakan bekas orang kanan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan pengerusi 7-Eleven Malaysia dilantik oleh Vincent Tan dikatakan telah mengetuai MEIO, iaitu sebuah badan perisikan negara kita ini. Dan benda ini sampai sekarang pun tidak dijawab oleh mana-mana pihak sebenarnya. Belum cerita pendedahan Cikgu Bat yang agak terkini, iaitu berkait dengan skandal agihan wang NGO oleh Setiausaha Kanan Perdana Menteri iaitu Syamsul
Syamsul Iskandar Mat Akin, di mana banyak sekali laporan polis yang telah dibuat. Cikgu Bat sendiri pun telah turun naik SPRM untuk mendedahkan perkara ini untuk membantu siasatan, tetapi sampai kesudah siasatan kes tersebut tidak dijalankan. Bahkan Syamsul Iskandar telah menggugut untuk menyaman Cikgu Bat pula masalahnya. Dan yang lebih kelakar lagi tuan-tuan sekalian, skandal tersebut dikatakan telah melibatkan beberapa pihak di dalam bersatu sebenarnya, termasuklah melibatkan para saitro-saitro yang menyokong Perikatan Nasional. Dan benda ini memang sangat-sangat meletup. Tetapi itulah, laporan polis telah dibuat, laporan SPRM telah dibuat, tetapi siasatan macam tak dilakukan. Bahkan Cikgu Bat pula hendak disaman oleh pihak-pihak yang tertentu itu. Itu yang kita kelakar. Macam mana kita nak bongkarkan salah laku kerajaan ini sekiranya kalau pembongkaran kami ini membawa kepada kami pula yang disiasat oleh pihak-pihak tertentu dan dituduh menggunakan macam-macam akta. Itu cerita Cikgu Bat, tuan-tuan dan puan sekalian. Cerita saya sendiri ataupun rakan saya YB Viral pun sama juga. Kami telah mendedahkan berkemungkinan besar berlaku salah urus dalam pengaduagahan projek SMG kepada Berjaya Land. Tetapi tengok-tengok YB Viral pula mendapat surat LOD daripada Berjaya Land, walaupun kami telah membuat laporan polis untuk minta polis siasat tentang perkara ini. Dan siapa sahaja boleh lupa pasal skim insan, tuan-tuan dan puan sekalian, yang kami yakin sangat-sangat telah melanggar banyak sekali akta, termasuklah akta perlindungan data peribadi, akta insurans dan macam-macam lagi, di mana ianya sangat dekat dengan kami sebab ianya melibatkan kami secara personal. Mak saya meninggal pun terlibat, saya terlibat, isteri-isteri saya terlibat, macam-macam lagi. Dan kami dah buat beberapa laporan polis sebenarnya berkenaan dengan skim insan ini. Tetapi macam biasa, siasatan pun nampak gayanya macam tak dijalankan sangat. Bahkan tengok-tengok kenyataan-kenyataan yang keluarkan oleh Perdana Menteri mendahului Bank Negara mengatakan bahawa skim insan ini tak ada masalah. Bank Negara pun keluarkan kenyataan skim insan ini tak ada masalah. Tetapi kalau anda masih ingat tuan-tuan sekalian, bulan lepas kalau tak salah saya, kami telah mengeluarkan satu video membuktikan betapa pihak MBI telah dikatakan tidak mematuhi 7 tata cara pengurusan data peribadi. Dan benda ini telah membuktikan sebenarnya apa yang kami katakan berkenaan skim insan itu adalah betul. Betapa skim insan ini diuruskan dengan sangat-sangat curang dan juga telah melanggar pelbagai akta. Belum kita cerita bagaimanakah skim insan ini boleh dianugerahkan untuk diuruskan oleh Wafbe, iaitu sebuah syarikat yang katanya ada melibatkan Along Berlesen. Dan belum cerita lagi tuan-tuan sekalian tentang salah guna kuasa yang berkemungkinan besarnya berlaku dalam kerajaan Perpaduan Madani ini. Sebagai contoh, lebih 80 laporan polis telah dibuat ke atas Syamsul Iskandar atas dakwaan dia telah menyalahgunakan kuasa bila beliau membuat laporan polis untuk meminta polis penyiasat siapakah dalang langkah Dubai menggunakan akta SOSMA dan sebagainya. Tapi macam biasa, kita tak nampak pun Syamsul ini disiasat secara sepenuhnya dan macam tidak ada apa-apa update pun sampailah ke hari ini. Ataupun satu lagi benda yang sangat-sangat besar, iaitu isu ambalat. Dan benda ini kami telah bangkitkan banyak kali pada tahun lepas. Tengok-tengok langsung tak ada apa-apa siasatan dilakukan ke atas apa jua dakwaan kami berkenaan ambalat ini. Tidak ada apa-apa tindakan berkenaan dengan ambalat ini, baik dalam parlimen ataupun luar parlimen. Tengok-tengok kami yang mendedahkan pasal ambalat ini atau yang bertanyakan pasal ambalat ini, kami pula yang disiasat oleh pihak polis dan macam-macam lagi. Banyak lagi lah sebenarnya peristiwa-peristiwa pembongkaran dan juga pendedahan tentang berkemungkinan besarnya berlaku salah laku dalam kerajaan ini yang telah kami buat ataupun oleh mana-mana pihak buat. Tengok-tengok bukan sahaja benda pendedahan itu tidak disiasat sepenuhnya ataupun siasatan tersebut telah dicampakkan longkang ke apa-apa ke, wallahu a'lam bisawab. Tengok-tengok kami yang membongkarkan, kami yang membawa cerita ini, kami pula yang telah disiasat oleh pihak polis, kami pula yang terpaksa pergi ke polis untuk berikan keterangan dan juga disiasat di bawah macam-macam akta serta diintimidasi, akaun kami disekat, TikTok kami di-ban dan macam-macam. Ini semua kerja orang gila ni lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Ini ke wahai Perdana Menteri yang anda kata anda cabar para pembangkang atau mana-mana pihak mendedahkan salah laku kerajaan, sedangkan bila kami bersuara, kami disekat dengan macam-macam perkara, kami telah diintimidasi dan kami telah dihalang untuk bersuara sampai menggunakan pihak-pihak berkuasa untuk memastikan kami ini tidak lagi bersuara. Macam mana? Jadi tuan-tuan sekalian, anda telah menonton video-video saya sekian lama, anda telah menonton video-video YB Viral, anda telah melihat konten-konten Cikgu Bat dan ramai lagi. Anda lah selain daripada Allah SWT menjadi saksi betapa kami semua telah berusaha untuk memaparkan apa-apa saja kemungkinan berlaku salah laku dalam kerajaan Perpaduan Madani ini sebagai tatapan rakyat, pengetahuan rakyat dan juga untuk pengetahuan pihak berkuasa. Tetapi anda juga jadi saksi betapa setiap kali kami melakukan perkara itu, kami pula yang akan ditekan oleh pihak-pihak yang tertentu. Kami tak ada masalah. Kami akan terus berjuang demi rakyat. Kami akan terus berjuang untuk memastikan rakyat tahu perkara yang sebenar dan kami juga akan terus menjadi check and balance kepada kerajaan di saat berkemungkinannya MP-MP pembangkang gagal untuk menjalankan tanggungjawab mereka dengan
dengan baik. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh cabar apa sahaja. Tetapi hakikatnya kerajaan ini adalah kerajaan mereka dan mereka boleh buat sesuka hati mereka kerana Sani Hamzan dah warning kita awal-awal sejak tahun lepas lagi. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.